Hai, Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan 5. Ini video assignment kami yang bertajuk Erti Hidup Bererti. Bye. Namaku Hanis. Aku merupakan seorang pelajar diploma di sebuah universiti kerajaan. Aku merupakan seorang pelajar yang boleh dikatakan pintar dan mendapat anugerah dekan setiap semester. Namun, dulu, hidupku bahagia. Aku merupakan anak tunggal dalam keluargaku. Aku diberi kasih sayang yang mencukupi. Namun, sejak aku mula menjejakkan kaki di universiti, mama dan papaku selalu bertengkar. Aku mula kurang diberi perhatian dan kasih sayang. Segalanya telah berubah. Aku mula tidak fokus dalam kelas. Prestasiku mula menurun. Aku bukan lagi pelajar dekan yang disayangi pensyarah. Awak dengar tak apa yang saya cakap tadi? Tak dengar? Awak buat apa dalam kelas tadi? Termenung Hanis, termenung. Awak tahu tak, awak ni dah banyak kali tahu tak datang kelas saya? Apa lagi alasan awak kali ni Hanis? Dah datang kelas saya buat termenung pula. Awak ingat saya ni apa tunggul ke depan ni Hanis? Ha? Awak ingat saya tunggul ke? Datang kelas saya, fokus. Faham tak Hanis? Saya ni datang nak mengajar awak. Datang tengok kelas, awak bermenung pula. Kalau kali ni kan, kalau masa ni lagi perangai awak Hanis, awak boleh keluar? Keluar dari kelas saya. Saya tak nak ada pelajar macam ni. Menyakitkan hati. Okay kelas, tengok dalam Google Classroom, saya ada hantar contoh di sini awak. Okay kelas, saya rasa setakat ni cukup kelas kita untuk hari ni. Awak semua boleh bersurai. Saya dah ada mood nak belajar hari ni. Hanis okey tak? Okey je. Kalau ada okey, share lah kat kita orang. Boleh je. Kita boleh tolong you. Sebenarnya kau ada masalah family. Kita dah cakap tu kita discuss lagi. Okay, kita orang boleh tolong you. Individual. Kau ni stres sangat lah. Ada masalah ke? Aduh, kat rumah mak ayah aku segaduh lah. Kau assignment pun tak hantar. Habis tu macam mana nak buat? Habis tu kat rumah sudah bergaduh je 24 jam kau tahu bergaduh. Balik rumah je bergaduh. Kita orang boleh tolong sebab kau nampak stres sangat je. Kau nak tak? Tolong apa? Tak nak lah bukan-bukan. Ni mana benda bukan-bukan. Lupat lah. Kita orang selalu ambil. Sebab tu kita selalu perform. Betul ke ni? Betul. Kau try dulu. Habis tu nak tak apa Hanis. Kau fikir-fikirkan je dulu. Okay lah. Kita orang gerak dulu. Ni hadiah. Hadiah. Betul ke aku nak ambil ni? Good. Awak ada sikit tak? Saya nak panggil pindah.
Cuti bulan yang tak bayar. Duit. Tak ada duit dah. Takkanlah semua nak bagi duit saya. Awak kerja ada duit kan? Habis tu apa usia awak? Saya tahu tak kerja, nanti saya kerja lah. Duit sekolah anak saya, bayar bil rumah saya, semua saya awak je. Itulah, nanti saya kerja. Saya kerja, saya bayar lah. Tak, saya nak bayar sekarang. Betul tak? Kita motor. Awak macam kat saya. Saya macam awak tak apa. Awak nak jumpa saya lah kalau macam tu. Nak sebab saya. Awak ni kan jadi lagi daya Ustaz. Kenapa ni? Kau tak sibuk lah. Kau belajar sana. Agak-agak Hanis tengah buat apa Dia mesti tengah dah shock kena dengan barang kita kan. Confirm punya. Kan? Kita ada baru-baru sekarang ni. Lah. Kata kali kita bagi dia try. Kita suruh dia cuba dulu. Jom. Hanis, tengah buat apa? Okey tak? You macam tengah layan je. Kenapa? Kita orang ni ada produk baru. Try tak? Shop punya. Confirm masalah customer hilang. Mana dulu? Tapi kena bayar dulu lah. Mana ada benda Nanti free tu? Ha. Nanti aku bayar. Bila kau nak bayar? Barang hari tu pun Nanti aku tak bayar. masuk lagi. Masuk buku lagi. Kau bagi saya dulu. Janji Ya. Okay. Oh. Bayar weh. Bayar. Tak ada duit. Ya. Okay. Hari demi hari, aku telah gunakan semua duit pinjaman pelajaranku sehingga aku tiada duit untuk membeli barang baru. Aku terdesak. Aku mula mencuri duit mamaku. Ada saya mana? Kita ambil lambat kan? Lambat. Hai cik, silakan. Saya order. Saya nak mocha satu. Bismillah satu. Makan. Okay, itu je. Nanti saya punya waiter akan terima kasih. Terima kasih. Saya tak awak tu sedap orang tu. Boleh jual. Mana kamu buat semua? Saya bukan sedar. Hari tu cikgu di mana telefon saya. Dia tak masuk kelas. Dah 4 kali dia tak masuk. Tak masuk kelas. Ya, dia cakap kita pergi sekolah kan? Di mana? Balik malam, lambat. Awak tak ada bimbing dekat dia ke? Saya tak terasa dia. Awak kan tak kerja. Balik saya. Awak dah dia. Dah lah. Asyik gaduh je. Nak bayar lah. Bayar saya. Besok mana? Apa jadi pula? Tak payah masuk dunia. Saya tak kerja tak ada duit. Hanis ni yang ambil saya rasa. Dah agak saya ragak. Betul macam ada buat something lah. Saya dapat semua kata dia curi duit awak tak? Saya pun rasa macam tu. Tak apa, saya akan member saja. Saya Okey, saya terus semua. Itulah dia ambil barang banyak tapi tak ada dibayar. Awak betul saya tahu. Oh, kita orang semua masa hari sebab kenapa dia tak datang kelas? Kita orang punya bulan pun dia tak buat. Jadi bila kita orang contact dia, dia tak reply. Jadi part dia, kami yang kena buat. Saya pun tak payah juga. Kenapa dengan Hanis? Tak langsung ikhlas saja dah berhari dah ni. Kita buat betul
minggu ni dah sampai aku tak datang. Apalah masalah budak ni? Dalam kelas ke bingung. Saya pun entah. Nak tanya dia apa masalah dia, tak pernah jumpa. Aku rasa aku kena call lah. Aku dulu lah. Tak angkat. Lagi sekali, Hadis. Kita ni nak tolong dia. Dia tak angkat call pula. Anak dia lagi. Apa je kau buat sampai tak aneh dia tembus ni? Salam. Call. Mana susah ni? Aku rasa kena call PA Hanis ni. Hello? Susan kan? I Ani Syafiqa. Saya lecturer Hanis Sofia lah di bawah sediaan you kan? Okay, actually I nak, boleh tak kalau I nak minta details parent Hanis? Boleh? Sebab Hanis dah kita tahu tak datang kelas I, submission semuanya dia tak hantar langsung. Assignment tu memang, kalau assignment kumpulan tu dia tak langsung tak buat lah. So I kesian lah dekat dia punya teammates kan, groupmates dia. So ya, kalau boleh tolong hantarkan details parents dia. Kalau boleh I nak alamat semula sebab I nak tanya parents dia Hanis dekat mana, sebab kawan-kawan dia I tanya pun tak tahu Hanis kat mana. Lepas tu apa masalah dia tak dalam kelas semua kan. Kalau boleh secepat yang mungkin lah, sebab I nak tahu dulu jugalah. Dalam masa sama I risau jugalah dengan student I kan, nanti I nak berjawab. Faham kan? Okay, thank you Zul. Yeah, thank you. Lambat ni. Mana tidak hanya dah malam, tak boleh balik lagi. Dah pukul 12 ni. Tak perasan dia dah pukul berapa? Anak kita mana? Dia dah balik. Dah, sudah perbaik hari ni, dia tak angkat ni. Dia kat mana? Dia tak tahu keluar ke. Dia cakap dia tak nak pergi balik lah tadi. Lepas tu dia tak balik lagi. Biasa dia pukul 40 dia dah balik lah. Dia pukul 12 malam dah. Balik dah betul lah. Kadang-kadang dia sampai ni dah pukul tu. Kau kenal tak kawan dia tu? Orang sekolah ni kita kenal lah kan? Kalau kenal di sini apa? Tu apa? Dia nak pukul 12 ni dah berapa? Dia nak lagi dia tu. Itulah. Nanti lah kita cari dia. Dari Hanis dulu. Hello, Assalamualaikum. Ini Puan Siti ya. Parents kepada Hanis Sofia. Okey, baik, saya Ani Syafiqa, lecturer Hanis Sofia lah. Okey, saya minta maaf sebab puan-puan mesti terkejut ke kenapa saya call. Okey, saya nak bagi tahu sebenarnya Hanis dia dah datang kelas saya dalam beberapa minggu dah. Memang tak pernah langsung nampak muka dia. Jadi kemudiannya assignment pun dia tak pernah hantar puan. Ya puan. Saya pun tak tahu kenapa Hanis bertindak macam itu. Jadi saya perlukan sedikit penerangan lah daripada pihak puan. Sebab saya tanya dah kawan-kawan dia dan juga kerja kumpulan puan, dia langsung tak beri kerjasama. Ya puan. Jadinya kerja kumpulan tu banyak ya, kawan-kawan dia yang buat. Betul puan. Puan, saya minta maaf. Puan ada kelapangan tak untuk berjumpa dengan saya? Kita boleh jumpa dekat mana-mana yang puan rasa dekat dengan puan. Sebab saya tak nak menyusahkan puan untuk datang ke UiTM kan, jadi agak susah. Okey. Jadi kita nak bincang sikit lah kenapa Hanis sebelum macam tu, apa solusi untuk kita
terus dekat UiTM, saya jumpa puan lah. Masih lagi senang. Saya boleh jumpa puan ni sekali. Ini puan. Terima kasih puan beritahu. Terima kasih juga memberatkan anak saya. Terima kasih puan. Okey. Okey puan, terima kasih. Ni saya ni siapa nak jadi budak ni? Waalaikumsalam. Ya, boleh masuk kan? Ya, saya lecturer Hani Sofia. Cukup dulu. Assalamualaikum. Puan Syafiqah ke? Lecturer Hanis kita orang ni parents dia. Puan ada call kan? Puan, memang berminggu-minggu dah Hani Sofia tak datang kelas. Minggu-minggu? Memang. Saya rasa agak pedih lah sebab alasan dia untuk datang kelas saya sebab kawan-kawan dia yang dia datang kan. Jadi dia tak langsung tak hubungi saya untuk bagi tahu alasan dia datang MC ataupun sebagainya dah. Dan kemudian Sekejap ya, saya catat sebab banyak sangat kan. Tak teringat saya. okey, dalam kelas sebelum ni dia yang datang lah, dia tak peduli langsung. Tapi semenjak yang sebelum dia tak hadir ni dah, saya nampak dia pemenung dalam kelas. Bila saya tanya soalan tak dijawab. Kemudian kalau assignment secara individu, dia langsung tak submit kerja yang saya assign dekat dia. Kemudian kalau kerja kumpulan, saya tanya dengan rakan-rakan beliau tentang apa contribution yang Hani Sofia buat. Tak ada langsung, dia jadi free rider lah kan. Jadi markah tu dapat free sekelas. Itu pun sebab saya tanya kawan-kawan dia. Kalau tidak, saya tak tahu. Kemudian kalau kerja individu memang saya akan bagi markah kosong terus. Jadi dia akan menjejaskan lah aplikasi kerja Hani Sofia. Macam Hanis ni, dia dekat rumah jarang sangat nak pulang kaji ke, nak buat kerja ke, jarang. Saya juga tanya tak ada kerja sekolah ke, tak ada assignment kena buat ke. Dia cakap tak ada, belum lagi je. Lepas tu dia asyik lah balik lambat. Weekend ni tak ada kelas kan, dia asyik keluar. Jenis yang memang tak dekat rumah. Kalau saya kerja pagi pergi kelas, dia kata kelas lambat. Padahal saya ada di simpan jadual dia kan. Yang dia memang kena sampai college awal. Taklah, saya pun dah marah, nasihat. Jadi kerana Hani Sofia dekat rumah ni memang macam yang saya cakapkan sebelum ni lah. Ya betul. Dulu dia macam okey lagi. Dia ada juga makan sekali dengan kita orang. Sebab dulu Hani Sofia ni saya rasa dia adalah antara pelajar yang digemari ramai lecturer sebab prestasi kerja dia yang bagus. Jadi saya agak pelik kenapa Hani Sofia boleh jadi macam tu lah sampai seteruk ini. Sebab saya langsung tak dapat nak hubungi beliau. Jadi sebab tu saya terpaksa hubungi parents lah untuk kita tanya lebih lanjut kenapa Hani Sofia boleh jadi sampai seteruk ini. Jadi Puan, saya rasa kita perlukan solusi lah untuk selesaikan masalah Hani Sofia ni. Sebab sampai bila kita nak biarkan dia macam ni. Terima kasih lah sebab mana juga pesan nak kita orang. Nanti kita orang try cari jalan lah macam mana nak buat tu. Kita orang try bincang dengan sesuatu. Sama-sama Puan, tadi tak apalah, tak ada menjadi masalah pun sebab dia pun tanggungjawab saya kan, dia saya punya pelajar. Jadi kalau apa-apa Puan dan Puan nak saya bantu, saya dibantu dari segi pihak UiTM akan dibantu untuk cari ataupun nak kaunselor ataupun apa-apa yang boleh bantu. Terima kasih Puan. Ya, sama-sama. Mana nak cari Hanis ni? Awak rasa Tahu kat lah, dah mana? malam-malam mesti nak cari dekat mana. Saya pun tak tahu dah. Pukul Kawan-kawan berapa dia dah ni? kita tak kenal. Dah pukul berapa je? Pukul 2 dah. 2 pagi tak balik lagi. Dah malam Tak apa betul. dia buat malam-malam macam ni. Okay lah, cari dia kat mana jom usaha. Sampai jumpa. Yelah, bawa dia balik lah. Jom. Alah, Dah lah gelap tempatnya ni. tempat macam ni. Mana lah. Saya dah ada je kat sini kot. Lepak-lepak sini lah. Kawan-kawan dia ke apa. Hai, budak ni. Gelap ni wah. Mana nak cuba awak suluh bawah tu. Orang tahu dia. Gelap ni wak. Mananya anak kita ni. Hai, saya dah penat lah dengan dia ni. Setiap malam tau. Anis! Mana budak ni?
Masih kat mana lagi? Saya tak tahu. Semua tempat dah kita dah cari. Nak report polis ke? So polis cari. Belum 24 jam lagi. Nanti polis tak layan kita punya ni laporan. Takut saya, cuma takut dia isap dadah ke apa ke dengan kawan-kawan dia tu je. Itulah, kita tak kenal kawan-kawan dia. Awak jom suruh sana tu. Tak ada. Gelap macam ni je. Dia lepak. Ni bukan ni? Siapa ni? Hanis. Hanis. Ni mama ni. Hanis. Ya Allah, apa ni? Masih dadah. Bangun. Balik, jom. Ya Allah. Kat sini dia punya. Hanis. Ni apa ni? Hanis. Tak sayang mama bapa ke? Apa ni? Hanis. Tempat macam ni. Dengan mak Ye ni. Apa ni Hanis? Sejak peristiwa gelap itu, Dadah. mama dan papaku telah menghantar aku ke pusat pemulihan dadah. Keadaan mereka pula sudah semakin baik, tidak bergaduh dan mula memberi perhatian kepadaku. Papa sudah mempunyai pekerjaan baru. Mama pula sudah menjadi suri rumah sepenuh masa. Selepas beberapa bulan di sana, aku mula sedar aku telah mengecewakan mama dan papaku. Aku menyesal. Kini, aku mula mengerti apa itu erti hidup bererti. Baiklah, pengajaran yang kita peroleh daripada video pendek erti hidup bererti, sebagai ibu bapa kita hendaklah bijak membahagikan masa. Bahawasanya anak-anak yang semakin meningkat dewasa ini memerlukan perhatian dan juga pemantauan daripada ibu bapa. Mereka juga memerlukan masa untuk berbual dan bertukar pendapat bersama ibu bapa, dan itulah yang sangat memberi kesan mendalam kepada anak-anak, di mana mereka akan lebih merasa diri mereka dihargai dan mereka akan rasa mereka tidak bersendirian untuk menempuhi alam dewasa mereka. Selain itu, sebagai bapa juga hendaklah sering bertanyakan pendapat atau mengambil berat tentang keadaan semasa anak-anak, tentang bagaimana keadaan mereka di sekolah, bagaimana keadaan mereka di luar rumah, bagaimana pergaulan mereka, adakah mereka baik-baik saja. Okey, itulah yang serba sedikit yang perlu diambil berat oleh ibu bapa bagi setiap anak-anak mereka. Dan sebagai remaja, kita sentiasa memerlukan perhatian daripada ibu bapa, dan kita akan rasa diri kita disayangi. Okey. Jadi itu saja daripada saya sebagai watak ibu dalam kisah video pendek erti hidup bererti. Sebagai ibu bapa kita perlulah didik dan bagi kasih sayang pada anak-anak supaya anak-anak dapat perhatian daripada ibu bapa. Sebenarnya punca-punca anak-anak terlibat dalam dadah, sebenarnya diorang kurang kasih sayang daripada ibu bapa, and itulah diorang stres, family tak okey apa semua, and diorang pun depressed nak belajar apa semua, and start dari itulah diorang akan ambil dadah. So dia punya efek dia kesannya akan merosakkan hubungan dengan orang sekeliling jika kita ambil dadah. Seperti keluarga, kawan-kawan, guru, kita akan mudah, kita akan susah nak bergaul dengan diorang lah. Bila kita dah ketagih dengan benda tu, kita akan bila kita dah ketagih dengan dadah tu, kita akan mula sorang-sorang and takkan nak bergaul dengan siapa-siapa. Tu salah satu efeknya lah. And pengajaran yang terakhir adalah kita sebagai ibu bapa perlulah sentiasa pantau akan anak-anak
apa diorang balik lambat apa semua kita kena pantau, dan berkawan dengan siapa. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sebagai seorang pensyarah, perkara yang perlu mereka lakukan jika melihat pelajar dalam kesusahan ialah cuba untuk mendekati pelajar tersebut dengan bertanyakan apa sebenarnya masalah yang dihadapi olehnya sehingga menjejaskan reputasi pembelajaran di dalam kelas. Dengan itu, pensyarah serba sedikit akan lebih cakna masalah atau isu yang mengganggu pelajar tersebut. Selain itu, pensyarah juga boleh cuba untuk membina keyakinan dan kepercayaan pelajar kepada mereka dengan menjadi orang untuk pelajar tersebut meluahkan perasaan atau masalah yang dihadapi. Dengan itu, pensyarah boleh mengumpul maklumat yang lebih mendalam sebelum membawa isu tersebut kepada pihak yang lebih arif. Malah, pensyarah boleh membantu pelajar dengan bertanyakan jika pelajar mahukan bantuan dari mereka yang lebih profesional seperti kaunselor universiti untuk membantu pelajar tersebut menyelesaikan hal mereka sekiranya masalah yang dihadapi tidak dapat diselesaikan dengan baik jika pelajar mendapatkan pertolongan daripada pensyarah sahaja. Dengan itu, pensyarah secara tidak langsung dapat membantu mencegah pelajar daripada terjebak dengan perkara-perkara yang tidak bermoral, semata-mata mahu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka seperti kes penyalahgunaan dadah yang memang diketahui menjadi tujuan pelajar sekiranya mereka menghadapi masalah. Oleh itu, sebagai seorang pensyarah, jadilah pendidik yang bukan sahaja sekadar menyampaikan ilmu, malah mampu membentuk warga Malaysia madani. #Pendidikan Bebas Dadah. Kawan merupakan cerminan kepada diri seseorang itu. Oleh itu, sebagai seorang kawan yang rapat, seharusnya kawan itu memainkan peranan yang penting dengan memberi sokongan dari segi nasihat dan sentiasa berada di samping kawan yang menghadapi masalah. Tidak kiralah masalah itu dari segi apa, kerana itu dapat meningkatkan kesihatan emosi seseorang dan menjauhkan kawan yang menghadapi masalah itu daripada terjebak daripada masalah-masalah sosial yang mudah untuk kita terjerumus. Sebagai contoh adalah dengan pengambilan dadah. Selain itu juga, sebagai seorang kawan, kita juga hendaklah memainkan peranan yang penting dalam mempantas isu gejala dadah ini dengan memberi sokongan yang positif kepada kawan kita seperti mengajak mereka ke arah kebaikan. Yang mana ketika kita melihat kawan kita dalam kesusahan, kita mestilah menolong mereka menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang betul tanpa melibatkan pengambilan benda-benda yang negatif seperti pengambilan dadah yang boleh membawa seseorang itu ke arah yang boleh merosakkan diri mereka sendiri. Sebagai kawan, kita boleh menolong kawan yang dalam kesusahan itu dengan kaedah bimbingan kaunseling, yang mana kita boleh merujuk mereka kepada pakar kaunseling yang ada di dalam kampus. Oleh itu, rakan baik adalah rakan yang sentiasa membantu rakannya dan bukan mempengaruhi seseorang itu untuk melakukan perkara-perkara yang negatif yang hanya akan merosakkan dirinya pada akhir hidup mereka. Ya, dan pengaruh rakan sebaya amat penting dalam hidup seseorang kerana ia menentukan pembentukan diri mereka. #Kami Anti Dadah. Sebagai seorang anak muda yang masih mentah dalam mengenal hal dunia, mesti akan terdapat waktu di mana akan diuji segala keupayaan mereka dalam mengendali masalah yang timbul. Jadi, mereka haruslah tabah dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan sebaik mungkin dan tidak terlibat dengan perkara-perkara buruk untuk lari daripada masalah. Terdapat 3 tips yang perlu diketahui oleh anak muda dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, cuba berkongsi masalah yang dialami dan meminta pendapat daripada orang yang boleh dipercayai. Dengan berkongsi dan menerima pendapat orang lain, mereka dapat melihat masalah tersebut daripada pandangan yang berbeza dan sekaligus dapat mencari solusi kepada masalah yang timbul. Mereka boleh berkongsi dengan orang yang mereka percayai seperti ibu bapa, kawan-kawan. Jika tidak boleh bercerita dengan sesiapa maupun ibu bapa dan kawan-kawan, mereka boleh mencuba solusi lain, iaitu dengan merujuk kepada pakar psikiatrik di klinik atau hospital berdekatan. Pada zaman kini, ianya agak mudah untuk mendapatkan rawatan dan bimbingan, terutamanya dalam hal-hal yang melibatkan perasaan dan pemikiran. Terdapat banyak NGO yang menawarkan telinga untuk berkongsi masalah. Contohnya NGO Befriender yang membolehkan sesiapa untuk menghubungi mereka
pada bila-bila masa dan boleh berkongsi masalah dengan mereka. Seterusnya, anak muda hendaklah mendekatkan diri dengan agama. Hal ini kerana dengan mendekatkan diri dengan agama dapat meningkatkan iman setiap anak muda agar tidak terjebak dengan perkara-perkara yang merosakkan diri mereka. Sebagai contoh, jika terdapat masalah, mereka tidak akan mengambil jalan pintas dengan mengambil dadah, kerana dengan mendekatkan diri dengan agama, mereka boleh mengawal diri mereka dan akan cuba untuk cari jalan lain untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Dengan mendekatkan diri dengan agama juga, jiwa diri seorang anak muda dapat dipelihara agar tidak terpengaruh dengan perkara yang boleh memburukkan akidah. Terdapat juga banyak surah-surah dan zikir yang boleh menenangkan hati pendengarnya agar tidak terlalu serabut dengan masalah yang dihadapi sehingga menyebabkan mereka mengambil perkara yang memburukkan akidah seperti dadah, arak dan sebagainya. Akhir sekali, anak muda perlu meningkatkan pengetahuan dalam jenis-jenis dadah agar tidak terpengaruh dengan rakan sebaya. Dalam hal ini, kebanyakannya golongan muda kurang arif dengan ilmu dadah sehingga menyebabkan mereka menjadi gejala mangsa najis dadah. Jika kesemua golongan muda mendapat pendidikan mengenai jenis-jenis dadah dan keburukannya, pasti peratusan anak muda yang terlibat dengan dadah akan menurun. Sebagai contoh, anak muda terpengaruh dengan rakan sebaya yang mengajak mereka mengambil gula-gula untuk berasa tenang. Walhal ia sebenarnya merupakan dadah yang amat berbahaya. Dengan meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai dadah, pasti perkara ini dapat dielakkan dan masa depan anak-anak muda ini akan terjamin.